Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 15 akan membentangkan tajuk cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu Riz Irfan, Nur Aiman, Nur Izafi, Aiman Hakim, Haris Fahan dan juga saya, Syafiq Syazwan. Kelestarian dan peradaban di Malaysia merujuk kepada keupayaan untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai etika yang tinggi serta memelihara dan memperkukuh peradaban Malaysia sesuai dengan slogan Budi Bahasa Budaya Kita yang jelas menunjukkan seberapa pentingnya nilai murni dalam aspek budaya bagi masyarakat Malaysia. Konsep kelestarian, etika dan peradaban di Malaysia juga melibatkan penghargaan terhadap warisan budaya dan moral, pemeliharaan hubungan harmoni antara pelbagai etnik dan agama serta pembangunan yang lestari dari segi sosial, ekonomi dan alam sekitar. Walau bagaimanapun, kita perlu tahu bahawa etika dan peradaban di zaman dan negara mana sekalipun adalah bersifat dinamik, mengukuh, berubah-ubah dan juga tidak kekal. Etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kewatanan Melayu dan bumi Betera sebagai terasnya. Tapak etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China, India, Timur Tengah dan Barat. Peradaban majmuk ini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Oleh kerana pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukanlah perkara mudah dan ia tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah. Pengalaman sedunia dari zaman purba hingga zaman kontemporari menunjukkan kedinamikan berlaku dan tiada satu peradaban yang kekal. Peradaban yang mengalami keruntuhan ini adalah disebabkan runtuhnya nilai yang terangkum dalamnya seperti etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya. Oleh itu, kita harus mengambil pengajaran berkaitan keruntuhan peradaban tersebut. Dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, maka kita perlu sentiasa memahami prihatin serta insaf dan secara sedar untuk merancang dan melaksanakan gerakan institusi dan inisiatif bagi memastikan nilai etika diterapkan dalam setiap rakyat Malaysia demi memastikan peradaban Malaysia terus unggul. Etika dan peradaban di Malaysia yang lahir daripada kedatangan budaya majmuk dari luar dapat dibahagikan kepada dua teras. Yang pertama adalah dari China, India dan Timur Tengah yang berteraskan nilai-nilai murni yang menjadi adab, antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan juga kemajuan. Etika yang diamalkan dalam sebuah peradaban ini akan melahirkan adab, adat resam dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosial budaya dan juga politik setempat. Yang kedua adalah budaya majmuk dari barat yang membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di mana agama dipisahkan daripada politik dan rasionaliti dan juga legal. Kemudian, perkiraan keuntungan adalah menjadi matlamat setiap individu. Kekuatan setiap peradaban ini telah diambil dan juga disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Pada bahagian seterusnya ialah kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Saya akan menerangkan kronologi pembentukan etika dan peradaban di Malaysia bermula dari sebelum kemerdekaan sehingga kini. Sebelum kemerdekaan tahun 1957, rakyat Malaysia telah mengalami zaman penjajahan oleh kuasa-kuasa barat. Pada awalnya, kedatangan pedagang dari India, China dan Timur Tengah membawa perubahan dalam perdagangan dan budaya di wilayah ini. Kemudian penjajahan Portugis, Belanda dan Inggeris mempengaruhi politik dan ekonomi Malaysia. Seterusnya, kemerdekaan dan pembangunan. Pada 31 Ogos 1957, Malaysia mencapai kemerdekaan daripada pemerintahan kolonial British. Kemudian pada tahun 1963, Malaysia dibentuk setelah bergabungnya negara-negara seperti Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun, Singapura keluar pada tahun 1965. Selepas kemerdekaan, Malaysia melalui beberapa fasa pembangunan ekonomi
Fasa pertama yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan pada tahun 1970 untuk mengimbangi kesenjangan ekonomi antara kaum. Pada tahun 1990, Malaysia menerapkan Dasar Ekonomi Baru yang baru dikenali sebagai Wawasan 2020. Matlamat utama Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berekonomi tinggi. Dalam usaha mencapai matlamat ini, Malaysia membangun sektor pembuatan teknologi maklumat, pelancongan dan juga perkhidmatan. Bermula tahun 2000, rakyat Malaysia mengalami peningkatan dalam sektor pendidikan, kesihatan dan akses kepada kemudahan asas. Program pembangunan sosial seperti Program Rakyat Sejahtera, Skim Peduli Kesihatan dan Program Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM diperkenalkan untuk membantu golongan yang memerlukan. Pada masa kini, Malaysia terus bergerak ke arah mencapai matlamat Wawasan 2020. Negara ini telah menjadi pusat perdagangan, pelaburan dan pelancongan di rantau ini. Sebahagian rakyat Malaysia menikmati taraf hidup yang jauh lebih baik dengan akses kepada peluang pendidikan, pekerjaan dan kemudahan asas yang mencukupi. Namun, masih terdapat beberapa cabaran yang masih kita perlu hadapi seperti kesenjangan ekonomi, isu etnik dan isu hak bumi putera. Sekian sahaja daripada saya. Okey, cabaran seterusnya adalah DEB sebagai pemangkin sharing poverty, gagal membawa syarat prosperity. Okey, mari kita apakah itu DEB? DEB ialah Dasar Ekonomi Baru. Ia adalah satu inisiatif yang diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1971. Ia juga merupakan dasar awam yang telah menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman yang telah menyumbang kepada pembasmian kemiskinan sehingga lahirnya masyarakat kelas menengah pada hari ini. Okey, mari kita lihat apakah tujuan DEB. Tujuan DEB adalah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi serta memastikan pemerataan kekayaan di antara kelompok etnis di negara kita. Tetapi pada hari ini, Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan sehinggakan bukan kelas menengah yang membesar, tetapi golongan B40. Program ini tidak berhasil sepenuhnya untuk mencapai tujuan utamanya iaitu menciptakan kemakmuran bersama iaitu shared prosperity. Mengapa program ini tidak berhasil? Terdapat 4 punca utama iaitu yang pertama adalah ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Meskipun DAB berusaha untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang terpinggir, ada ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam pengagihan pertumbuhan tersebut. Terdapat beberapa kawasan masih menghadapi keterbelakangan infrastruktur, kurangnya peluang pekerjaan dan rendahnya pendapatan masyarakat. Yang kedua adalah ketimpangan sosial ekonomi. DAB berhasil meningkatkan akses pendidikan, peluang pekerjaan bagi kelompok terpinggir. Tetapi ketimpangan sosial ekonomi masih ada. Ketidakserataan pendapatan dan kesenjangan antara kawasan luar bandar dan bandar masih menjadi isu yang relevan. Yang ketiga adalah masalah rasuah dan tata kelola yang buruk. Beberapa kritikan tentang DAB tentang masalah rasuah dan tata kelola yang buruk dalam implementasi program tersebut. Rasuah dapat menghalang penggunaan dana dengan efektif dan dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pengagihan sumber daya. Yang terakhir adalah perubahan kebijakan dan strategi. Selama beberapa tahun DAB diperkenalkan, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi berubah seiring dengan perubahan pemerintahan dan kepentingan negara. Perubahan ini dapat mempengaruhi kelanjutan dan kesinambungan DAB. Jadi, sekarang saya akan membentangkan tentang hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Apakah faktornya? Apakah contoh-contoh hakisan sosial yang memberi impak kepada kelestarian etika dan peradaban di negara kita ini, iaitu negara Malaysia yang tercinta? Jadi, adakah anda semua tahu bahawa hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban di negara Malaysia ini dari tahun 2000 sehingga tahun 2018 semakin memuncak, dan saya sendiri berani mengatakan bahawa pada tahun ini 2023 peratusan tersebut semakin meningkat.
Mengapakah ini berlaku? Hal ini berlaku kerana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi di negara kita ini semakin terhakis di kalangan masyarakat mahupun pentadbir. Jadi, hakisan sosial ini dipacukan lagi dengan pelbagai mesej-mesej ataupun maklumat palsu yang berniat untuk membakar sentimen etnik dan agama di dunia digital tanpa etika. Jadi, kesannya keharmonian dan kestabilan negara kita tidak terjamin. Hal ini kerana negara kita terbina daripada berbilangan kaum dan agama. Sekarang, saya akan menerangkan apa yang sedang berlaku di dalam negara Malaysia pada waktu ini apabila hakisan sosial di dalam negara kita semakin meningkat, dan saya juga akan berikan contoh dan kesan daripada isu-isu tersebut. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban di dalam negara kita boleh ditinjau daripada 3 aspek. Jadi, aspek yang pertama adalah defisit sosial. Aspek yang kedua, pentadbir urus dan pembangunan. Dan akhir sekali, aspek yang ketiga, black economy dan rasuah. Jadi, defisit sosial terbahagi kepada 2, iaitu defisit sosial dalam pembangunan negara dan defisit sosial dalam pembinaan negara. Jadi, apakah contoh-contoh hakisan sosial dalam defisit sosial dalam pembangunan negara? Contohnya, golongan miskin tanpa mengira etnik di bandar dan dalam sektor pertanian dan negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan. Mereka masih berhadapan dengan masalah, peluang dan akses kepada pendidikan dan kesihatan. Jadi, ini berlaku kerana kecuaian pentadbiran. Dan seterusnya, bagi defisit sosial dalam pembinaan negara, contoh-contoh hakisan sosial yang sedang berlaku adalah isu-isu berkaitan etnik, bahasa, budaya, agama, kekeluargaan, raja sedang berlaku. Bagi Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Tubuh Negeri, Sejarah juga semakin kerap dibahaskan tanpa memahami Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Rakyat-rakyat ataupun individu-individu yang tidak bertanggungjawab ini semakin tidak sensitif dalam menyuarakan pendapat mereka berkaitan dengan isu-isu yang sepatutnya sensitif. Jadi, bagi tadbir urus dan pembangunan, contoh-contoh hakisan sosial yang sedang berlaku adalah keadilan, kerangkuman, kegagalan mengurus P40, media sosial mengasuh etnik, agama dan Perlembagaan Persekutuan perlu diuruskan segera kerana hal ini akan menggugat keharmonian dan kestabilan negara. Jadi, apabila hal ini boleh dibenteras dan dikawal, keharmonian, keadilan dan kemajuan negara boleh dicapai. Contoh hakisan sosial bagi black economy dan rasuah pula adalah perdagangan manusia, pekerja asing yang datang tanpa dokumen, pelacuran, judi, dadah, pembalakan, pencemaran alam sekitar seperti hutan, sungai, sampah dan lain-lain, dan rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan pembangunan di dalam negara kita terus berlaku. Hal ini akan menyebabkan negara kita akan dipandang serong daripada negara-negara lain. Seterusnya, kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Yang pertama, Wawasan Kemakmuran Bersama Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Wawasan Kemakmuran Bersama 2020 hingga 2023 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi di negara berdasar keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan bumi putera yang tinggal di luar bandar Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi model Brazil, Rusia dan China yang menguntung pemilik equity korporat asing dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan. Tetapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak bersuara dan kuasa sering dipinggirkan
kepada peluang dan akses kepada sumber mentera negara. Pengubalan RMK12 perlu mengutamakan pembangunan dengan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan hingga kualiti hidup yang meningkat akan membina budaya moden dan islami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa Malaysia. Mereka akan berkongsi nilai bersama keadilan, keterangkuman, keadilan, tolak ansur dan prihatin dengan keperluan kebajikan sesama mereka terjamin. Kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai dan kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Yang kedua, kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Tadbir urus dan pembangunan yang baik akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Etika dan adat seperti amanah, bertanggungjawab, prihatin dengan kebajikan, bertolak ansur dan sebagainya pasti akan mengikat mereka untuk hidup aman dan harmoni bersama. Kegagalan melaksanakan pembangunan dan tadbir urus dengan adil hingga melebar jurang kaya miskin, bandar dan desa dan kumpulan etnik agama pasti akan lahir kumpulan bukan sahaja miskin, terpinggir dan terabai tetapi juga kumpulan yang renggang dengan kerajaan. Budaya kerenggangan ini akan melahirkan budaya kepembangkangan dalam kalangan rakyatnya hingga menolak dan akhirnya bertindak sebagai pelampau dan ganas terhadap pemerintah. Dalam suasana sosial kepinggiran semedemikian, kepimpinan politik dan NGO akan mengembalikan dimensi etnik dan agama demi mendapat pengaruh dan undi. Dengan kualiti hidup dan ekonomi yang tidak terjamin, pasti akan berterusan kegelisahan dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Jika tidak ditangani segera, akan melahirkan perpecahan, kestabilan politik dan ini akan membantut kemajuan negara. Seterusnya ialah perkongsian pengalaman etika dan peradaban di Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Pengalaman etika dan peradaban Malaysia merupakan aset yang penting untuk mencapai keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai budaya dan agama telah berjaya membangunkan masyarakat yang berbilang kaum dan beragama dengan hidup harmoni dan toleransi. Keberhasilan Malaysia dalam memupuk keharmonian dan kestabilan dapat dilihat melalui pelbagai aspek, termasuk perpaduan kaum, kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara ini mengamalkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang menekankan kesetaraan dan pembangunan seimbang bagi semua warga negara tanpa mengira latar belakang, etnik atau agama. Pada aspek etika, Malaysia juga mengamalkan nilai-nilai moral dan etika yang memainkan peranan yang penting dalam membentuk peradaban yang bertamadun. Nilai-nilai seperti toleransi, saling hormat-menghormati, kejujuran, keadilan dan keharmonian menjadi landasan dalam hubungan antara individu dan komuniti di Malaysia. Kelestarian alam sekitar juga menjadi keutamaan dalam usaha mencapai kemajuan ketamadunan sejagat. Malaysia telah mengambil langkah-langkah penting dalam pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam, termasuk hutan hujan tropika yang kaya dengan kepelbagaian biologi. Pengalaman etika dan peradaban Malaysia dapat memberikan inspirasi kepada negara lain dalam mencapai keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Melalui kesedaran dan penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita dapat membentuk masyarakat yang sejahtera, harmoni dan beradab di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Terdapat 4 perkara yang boleh saya simpulkan tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban. Yang pertama ialah cabaran globalisasi dan modernisasi membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia. Pengaruh media massa, teknologi dan kehidupan moden dapat menyebabkan pengabaian terhadap nilai-nilai tradisional yang lebih berpusatkan kepada keluarga, komuniti dan kebersamaan. Oleh itu, penting untuk kita menjaga dan memperkukuhkan nilai-nilai etika dan peradaban yang diwarisi dari generasi terdahulu. Yang kedua ialah cabaran dalam konteks pelbagai budaya dan agama juga dapat mempengaruhi kelestarian etika dan peradaban. Malaysia sebagai negara pelbagai budaya dan agama perlu menghadapi cabaran, memahami, menghormati dan mempromosikan kepelbagaian etnik, agama dan budaya. Yang ketiga ialah kelestarian etika dan peradaban juga bergantung kepada pendidikan dan kesedaran masyarakat. Pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai etika, moral dan budaya adalah penting dalam membentuk generasi yang beretika dan bertanggungjawab. Kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara warisan budaya dan mengamalkan etika dalam kehidupan sehari-hari juga memainkan peranan yang penting. Dan yang terakhir ialah kelestarian etika dan peradaban juga berkait rapat dengan kelestarian alam sekitar.
Memelihara dan melindungi alam semula jadi adalah penting dalam memastikan keseimbangan ekologi dan kemajuan yang lestari. Cabaran dalam bentuk pembangunan tidak mampan, pencemaran alam dan ketidakseimbangan ekonomi perlu dihadapi dengan tindakan yang proaktif dan kesedaran yang kolektif. Sekian, terima kasih.